Hai, Assalamualaikum. Kali ni saya nak share dekat korang tentang cara memohon sistem insurans pekerjaan melalui Perkeso. Syaratnya ialah korang dah diberhentikan kerja. Cara memohon adalah sangat mudah, iaitu pergi terus ke cawangan-cawangan Perkeso ataupun memohon secara online di pautan yang tertera. Duit bayaran sistem insurans pekerjaan ini akan masuk ke dalam akaun dalam tempoh 2 hingga 4 minggu daripada tarikh permohonan. Skim ini dikecualikan kepada penjawat awam, perkhidmat domestik ataupun pekerja domestik dan yang bekerja sendiri. Untuk memohon, klik pautan yang saya dah kongsikan dekat description box di bawah. Sebelum kita mula memohon, kita baca dulu dia punya terma dan syarat, iaitu permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kehilangan pekerjaan. Seterusnya, kita semak dan simpan slip permohonan setelah permohonan dihantar. Ini maksudnya permohonan online lah. Kita kena simpan sebagai rujukan kita. Dokumen asal mestilah dibawa bersama semasa perjumpaan dengan pegawai Perkeso. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, korang boleh call sendiri khidmat pelanggan ataupun pergi sendiri ke pejabat Perkeso yang berhampiran. Di sini juga disenaraikan nama-nama bank yang digunakan oleh Perkeso untuk melakukan pemindahan wang secara elektronik. Ada banyak bank yang terlibat. Korang boleh tengok sendiri dekat website Perkeso. Permohonan yang lengkap akan disahkan sendiri oleh pegawai Perkeso, sementara permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses. Disenaraikan juga salinan-salinan dokumen yang perlu dilampirkan bersama dengan borang permohonan. Sekiranya semua syarat telah diterima dan dipersetujui, so korang boleh terus klik setuju. Seterusnya kita akan dibawa ke halaman semakan status. Kat sini kita kena masukkan nombor kad pengenalan kita, kemudian tekan semak. Lepas tekan semak, nama kita akan tertera secara automatik, dan kalau nama kita betul, kita boleh terus ke proses seterusnya, iaitu meletakkan ataupun mengisi nama majikan sebelum kita diberhentikan kerja lah, dan tarikh kita diberhentikan kerja. Kemudian klik mohon dan kita akan dibawa ke muka surat pertama. Untuk pemilihan pejabat Perkeso ni, kita kena pilihlah pejabat yang berdekatan dengan kita untuk memudahkan kita berurusan sekiranya diminta untuk datang ke pejabat. Setelah siap, kita klik halaman seterusnya, kemudian kita akan dibawa ke halaman 2. Halaman 2 ni berkaitan dengan maklumat peribadi, jadi korang kena isi semua maklumat yang dikehendaki lah berkaitan dengan diri korang. Yang bintang merah tu ialah medan wajib diisi, jadi korang kena isi. Rasanya semua maklumat sini wajib diisi, jadi isilah semua. Kalau tak, kita tak boleh nak pergi dekat halaman seterusnya. Kalau yang tak ada tanda merah tu, kalau tak nak isi pun tak apa. Kalau dah habis isi semua, so klik halaman seterusnya. Halaman 3 ni dia nak maklumat kehilangan pekerjaan kita, so dia nak jawatan, dia nak tarikh mula bekerja, tarikh kehilangan kerja dan kita punya status pekerjaan. Dan juga slip gaji selama 6 bulan terakhir sebelum kita berhenti itulah. Lepas tu purata jam kerja seminggu, termasuk lebih masa. Untuk pengiraan purata jam bekerja seminggu ni, dekat sini saya dah kongsikan cara untuk mengiranya. Kat sini saya letak saya bekerja 12 jam sehari dan 5 hari seminggu. Selepas tu kita isikan sebab-sebab kita diberhentikan kerja. Kalau kita tengok kat situ ada banyak sebab yang diberikan oleh pihak Perkeso, tapi saya rasa sebab yang sesuai ialah diberhentikan tanpa sebab. Kita jawab soalan-soalan seterusnya. Pastikan soalan tu jawapannya adalah berkaitan dengan kita dan maklumat itu adalah betul dan tepat. Setelah kita berpuas hati dengan semua jawapan kita, so kita klik sahaja halaman seterusnya.
Halaman keempat ialah alamat majikan terakhir. Kalau kita tengok kat situ ada kod majikan. Kod majikan ni automatik ya. Ia berdasarkan pada alamat yang kita letak pada halaman yang pertama kita mula-mula isi tadi. Kemudian isilah maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan majikan kita. Macam biasa, medan yang bertanda merah tu adalah wajib. Medan yang tak ada tanda merah tu adalah tak wajib. Tapi pastikan maklumat yang kita isi ni adalah betul dan tepat. Kalau meragukan, pihak berkesor tidak akan memproses kita punya permohonan. Setelah semua siap, klik halaman seterusnya. Halaman kelima berkaitan dengan maklumat lain majikan. Kalau kat sini ada satu soalan je. Soalannya, adakah anda sedang atau masih bekerja di mana-mana majikan? Kalau saya jawab tidak. Setelah isi semua, kliklah halaman seterusnya. Halaman ke-6 berkaitan dengan maklumat pekerjaan semula. Jawablah soalan-soalan yang dia nak ni. Kalau kita tengok dekat situ ada maklumat pemohon untuk pencen ilat. Pencen ilat ni sepatutnya jawapan kat situ tidak. Pencen ilat ni macam pencen untuk orang yang hilang upaya untuk bekerja selamanya. Kalau macam kita masih sihat, so kita tak adalah nak apply pencen ilat tu. So letak kat situ jawapan dia tidak. Untuk faedah hilang upaya kat situ sepatutnya jawapannya tidak ya. Sebab saya tak pernah apply faedah hilang upaya. Dah siap semua, klik halaman seterusnya. Halaman ke-7 berkaitan dengan maklumat bank. Pastikan isi semua maklumat dengan betul sebab kalau salah, nanti menyukarkan pihak perkesor untuk memasukkan duit dekat dalam akaun kita. Dah isi semua, klik halaman seterusnya. Halaman ke-8 berkaitan dengan maklumat waris. Kat sini terpulanglah nak letak waris berapa orang. Macam saya kat sini, saya letak 1 orang. Letaklah nama dan maklumat lain yang diperlukan. Kalau nak tambah waris, klik tambah. Kalau tak nak tambah, just klik halaman seterusnya. Halaman ke-9 iaitu halaman terakhir berkaitan dengan pengisytiharan orang yang berinsurans. Ini maksudnya kita punya perakuan lah. Kita isilah dekat situ ada H1, ada H2, ada H3. Just isi ikut apa yang dia tanya tu. Pastikan perakuan ini semua betul ya. Jangan ada perakuan yang palsu ataupun yang tidak bertepatan dengan kita punya pekerjaan lah. Sekiranya maklumat adalah palsu, pihak perkesor berhak untuk tidak memproses kita punya permohonan. Paparan seterusnya ialah bahagian di mana kita boleh memuat naik dokumen. Dokumen-dokumen yang mereka perlukan ialah salinan kad pengenalan, surat berhenti kerja, salinan slip gaji 6 bulan, salinan akaun bank serta salinan surat tawaran pekerjaan. Sekiranya hendak tambah dokumen, klik tambah dokumen. Jika ada dokumen sokongan lah. Salinan surat tawaran pekerjaan ini ialah maksudnya apa-apa surat yang diberikan kepada kita sebelum kita mula kerja dahulu, sebelum diberhentikan tu. Kalau kita nak mula kerja kan, dia akan bagi surat tawaran kan. Tak kira lah apa surat lah, yang penting menunjukkan dia bagi kita kerja. Maksudnya dia upah kita bekerja. Surat tawaran tersebut. Selepas semua maklumat dah diisi dan kita berpuas hati dengan maklumat yang kita dah berikan, jadi klik butang hantar. Ini ialah pekerja yang dah diberhentikan kerja dan dapat pampasan melalui skim insurans pekerjaan daripada Perkeso.